Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita terus melihat kepada surah An-Nahl halaman 273 untuk kita melihat kepada bagaimanakah ideologi cara berfikir yang songsang yang tidak bertepatan dengan apa yang Allah ciptakan. Dan pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ustaz Fah, apa khabar? Alhamdulillah ya, kita bersyukur hari ini kita suasana baru sikit. Insya-Allah. Insya-Allah perubahan demi perubahan untuk yang pastinya ke arah kebaikan. Dan alhamdulillah hari ini kita akan bersama dengan tuan-tuan. Kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita ingin melihat kepada panduan daripada surah An-Nahl dan mari sama-sama kita lihat apakah ringkasan sinopsis bagi halaman ini. Pada halaman 273 bermula daripada ayat 55 hingga 62 kita akan melihat berbagai ideologi kaum musyrikin, cara berfikir mereka dan amal buruk mereka yang Allah bongkar, yang Allah ingatkan kepada kita agar kita berwaspada, jangan terlibat dengan perkara-perkara ini. Ini pada ayat 55 hingga ayat 62. Dan kemudian kita teruskan pada ayat 63 hingga ayat 64. Kebiasaan umat dalam mendustakan para rasul, tugas nabi dalam menjelaskan al-Quran serta menjadikannya sebagai petunjuk dan rahmat bagi sekalian orang-orang yang beriman. Inilah ya yang kita akan sama-sama lihat pada hari ini. Kita akan melihat cara berfikir yang bagus, yang tak bagus, cara melihat kepada sosial, kepada keluarga, masyarakat yang bagus, tidak bagus, yang Allah bawakan kesan daripada mentauhidkan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 55 hingga 61 dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Alhamdulillah. Kita dapat bersama-sama lagi dalam My Quran Time baca faham amal untuk sama-sama kita fokus mengaji pada hari ini muka surat 273 dan teruskan share, war-warkan kita punya, sebarkan My Quran Time kepada seluruh masyarakat. Moga-moga dapat manfaat sedikit ini insya-Allah. Baik, kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan membaca daripada ayat 55 hingga 61 terlebih dahulu insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكفروا بما
آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Gitulah bacaan daripada ayat yang ke-55 hingga 61 ya, seperti mana yang kita maklum semalam pada halaman 272 Allah memberitahu kepada kita bahawa apakah sifat orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, yang melakukan syirik kepada Allah, iaitu apabila Allah pada ayat yang ke-54 bila Allah menghilangkan sesuatu mudarat ankum, maka dia membuat kemusyrikan kembali kepada Allah SWT. Waktu susah dia nak kembali minta tolong pada Tuhan, tetapi bila sudah dihilangkan cabaran masalah, itu yang menyebabkan mereka makin ataupun kembali kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Jadi pada ayat 55 Allah kata apa? Biarkanlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui. Jadi Allah menyatakan bahawa biarkan ya mereka ini buat apa yang mereka nak buat. Fatamatta'u itu maksudnya bersenang-senanglah ya, buatlah apa yang kamu inginkan, bersuka-suka, buat apa yang kamu nak. Suatu hari nanti kamu akan tahu juga hakikat bahawa sebenarnya apa yang kamu buat, yang kamu cuba main-mainkan ini adalah sesuatu yang membinasakan kepada mereka. Pelajaran untuk kita ialah ketika kita berhadapan dengan cabaran masalah COVID-19 sekarang ini tuan-tuan, kita dah kembali kepada Al-Quran dan kita doa pada Allah SWT, kita ini sentiasa ingat ya, a'inna ala dhikrika wa syukrika, ingat dan juga bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita kembali balik pada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Syirik ini satu sembah berhala, tetapi juga ideologi yang songsang daripada Al-Quran yang kita nak tengok pada hari ini pada halaman 273. Baik, selepas itu Allah menyatakan pada ayat 56, dan mereka menyediakan sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu ada-adakan. Ini satu daripada ideologi songsang mereka.
apa yang berlaku Ustaz ya, sebenarnya mereka dapat rezeki daripada Allah. Dapat rezeki daripada Allah tapi mereka persembahkan kepada berhala mereka. Jadi maksudnya apa? Mereka guna rezeki untuk buat dosa. Allah. Zaman sekarang kalau ada kita dapat gaji, kita dapat makan, tetapi kalau katakan tidak mahu sembahyang, itu satu dosa. Ya, kalau katakan seorang itu dapat rezeki tapi dia gunakan untuk rasuah untuk dapat rezeki lebih banyak, itu juga adalah ideologi songsang yang Allah nyatakan kalau buat begini, ya, ada sesetengah orang yang Allah kata fatamatta'u, okey, buatlah kamu bersukarialah dengan rasuah, dengan kamu punya kereta yang berjela-jela tersebut tanpa sumber yang halal. Suatu hari nanti Allah kata apa? Allah, Allah bersumpah, ya, maksudnya ini adalah sebagai satu kemurkaan Allah yang amat besar. Tallah, kalau katakan di dalam surah sebelum ini, surah An-Naml ataupun surah yang ke-15 iaitu surah Al-Hijr, ya, bercakap tentang peristiwa Lut Ustaz ya. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Allah murka tentang peristiwa kaum Nabi Lut tersebut. Tetapi di sini lebih lagi Allah menggunakan perkataan Allah sendiri. Allah bersumpah dengan Allah, la tusalunna amma kuntum taftarun. Allah akan tanya apa yang kamu ada-adakan, iaitu menggunakan rezeki untuk berbuat dosa, menggunakan rezeki untuk membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 57, dan mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Bagaimana mereka membuat syirik itu? Dia kata Tuhan ini, Allah ini ada banati subhanah, ya, Allah ini ada anak perempuan, ya, maha suci Allah, ya. Walahum ma yashtahun, mereka nak apa yang mereka nak saja, yang mereka nak anak lelaki. Ini tradisi Arab jahiliah, iaitu mereka kalau ada anak lelaki dia happy sangat Ustaz. Allah. Dia happy sangat. Kalau ada anak perempuan dia akan jadi apa? Pada ayat yang ke-58 itu, wa idza busyira ahaduhum bil untha, bila diberi khabar bahawa mereka dapat anak perempuan lahir, ya, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, apa yang berlaku pada mereka, jadilah wajah mereka itu muram durja, dan mereka amat marah, amat tak puas hati, mengapa saya dapat anak perempuan, pasal anak lelaki dia kata nanti jadi pemimpin, bantu dia meneruskan keturunan dia, apa lagi nanti dapat harta pasal waris contohnya, ya. Kalau anak perempuan dia dapat sedikit, apa lagi nanti si anak perempuan ni nanti akan dibawa orang lain contohnya, ya. Anak lelaki akan terus, ya, membina keluarga. Jadi pendapat-pendapat begitu menyebabkan mereka ini rasa muswaddan wa huwa kadhib, dan marah, ya, dengan ketetapan ketentuan Allah tersebut. Jadi pada ayat 59 disambung lagi. Ini ideologi yang salah, ya, pada waktu Arab jahiliah, dan perkara itu masih lagi menyusup di dalam negara-negara umat Islam, ya, negara-negara umat Islam. Contohnya Ustaz, ya, ada setengah negara Islam ataupun kaum dia rasa bahawa dapat anak perempuan ni kira tak bertuah. Dia rasa macam ini memang Allah, ya, masih lagi ada Ustaz? Masih ada lagi. Ataupun ada orang yang siap tanya lagi, awak tanya sana, awak katanya dapat baby, kata. Oh ya betul. Baby awak nama apa yang baby yang lahir kan? Dia kata oh saya dapat baby perempuan. Oh okey tak apa next time. Seolah-olah macam tak bagus pula. Macam tak bagus dapat baby perempuan. Dia kata sabar ya, kan. Sebenarnya bila seseorang itu suruh bersabar next time, ya, kalau dapat anak perempuan tersebut, sebenarnya itu adalah percakapan jahiliah yang telah pun bermula pada Arab jahiliah tersebut, dan Allah menegur pasal apa? Pasal mereka kaitkan anak perempuan untuk Tuhan, anak lelaki untuk mereka. Dan pada ayat 59 itu yatawara minal qaum min su'i busyirabih, ya. Apakah yang dinyatakan pada ayat 59? Dia bersembunyi daripada orang ramai disebabkan khabar buruk yang disampaikan kepadanya. Khabar yang disampaikan tadi maksudnya bila dia kata dapat anak perempuan itu, dia akan cuba yatawara, ini maksudnya ialah bersembunyi Ustaz. Macam orang buat salah, jadi dia cuba bersembunyi pasal malu sangat dapat anak perempuan. Ini berbeza dengan orang beriman. Orang beriman tahu bahawa qada Allah, ketentuan Allah itu lebih baik daripada qada kita, ketentuan ataupun cara fikir kita. Apa saja Allah berikan, termasuklah sekarang ini bila Allah berikan COVID-19 dengan cabaran yang pelbagai, kita tahu bahawa ketentuan Allah lebih baik daripada ketentuan kita. Kita kalau boleh naklah semua sembuh Ustaz, ya. Insya-Allah Allah boleh buat.
Tetapi apa yang berlaku dalam proses ini kita terima, kita tahu bahawa Allah sedang menyusun yang terbaik. Syaratnya kita buat yang terbaik berdepan dengan cabaran ini. Maka pada ayat 59 di hujung itu, ayumsikuhu ala haunin, mengapa dia rasa nak berselindung itu? Kerana dia kata, dia berfikir dia nak ayumsikuhu itu maksudnya dia bertahan, nak pelihara di atas hun. Hun ini maksudnya kehinaan. Mengapa hina? Pasal dapat anak perempuan, Ustaz. Dia kaitkan dapat anak perempuan, alamak hina pasal nanti anak perempuan ini begini. Belum lagi kita bercakap tentang Arab jahiliah ini, perempuan dianggap sebagai komoditi, barang jualan yang boleh dijual beli ataupun diambil oleh mana-mana lelaki. Mereka sendiri yang buat hal tersebut. Padahal di dalam Islam kita menjaga martabat wanita. Ini yang kita ingin sama-sama lihat, bahawa bila Islam memartabatkan wanita, ia tidak sama dengan kefahaman dalam ayat 59 ini. Jadi bila bercakap tentang martabat wanita, inilah yang diangkat, ya, dan kita kena faham dan kita lihat bersama tentang bagaimana perjuangan ini kita sama-sama hargai. Padahal dalam Arab jahiliah itu dia merasakan apa? Yadussuhu fit turab. Dia rasakan bahawa kalau boleh dia nak tahan malu, jaga anak perempuan tersebut, ataupun dia nak tanamkan anak itu hidup-hidup di dalam tanah. Yadussuhu fit turab ala sa'ama yahkumun, iaitu ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka putuskan. Inilah cara fikir jahiliah, ya, cara membuat keputusan yang salah berbanding keputusan orang beriman yang bila melihat kepada anak perempuan, anak lelaki sama saja. Dan Islam mengangkat martabat wanita ini benar-benar untuk sama-sama kita hargai dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat sama-sama bagaimana ayat 59 ini dalam kehidupan. Kita baca sekali lagi, Ustaz, ya. Ayat 60 ini untuk 60. Kita menghargai tentang Islam ini mempunyai mengajar kita cara berfikir yang tepat dalam hidup kita. Silakan. Baik, kita baca sekali lagi ayat yang ke-60. Mudah-mudahan cara fikir kita, kata Ustaz Faz tadi, dan cara bertindak kita mesti selari. Fikiran kita kalau tak betul, kita membayangkan satu benda yang tak baik, maka hasil kesannya juga tidak baik. Bahkan kalau kita bertindak cara yang tak betul macam orang jahiliah tadi, kerana pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu pemberian, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan, semuanya adalah nikmat, ataupun kita kata harus kita bersyukur di atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 60 kita pasakkan sekali lagi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, mempunyai misalan yang buruk, dan Allah mempunyai sifat misalan yang maha tinggi, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini powerful, Ustaz. Ya. Bila bercakap tentang orang yang tidak beriman, dia ada mathalus sau', iaitu dia membuat pemisalan ataupun cara berfikir dia itu, dia cuba menyama-nyamakan benda yang buruk, yang tak betul. Contohnya dalam ayat sebentar tadi kita bercakap tentang mereka menyamakan, okey, pasal mereka tak nak anak perempuan, mereka nak anak lelaki, dia bagi anak perempuan ni anak Tuhan lah. Begitu kan, dia kaitkan banat itu untuk anak, untuk Tuhan, anak lelaki untuk dia. Jadi itu yang istilah Cupid lah kan, yang macam apa, yang kalau cinta tu dia kaitkan dengan malaikat tu perempuan lah, macam-macam lah dia cara berfikirnya itu. Kerana ini kesan daripada orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, fokusnya kepada hari akhirat. Mengapa? Kerana dia tak kisah pun apa kesan kepada kehidupannya pada masa akan datang.
dia dia tidak meyakini kepada hari akhirat, maka kesannya ialah dia buat perumpamaan cara fikir yang tidak betul. Tetapi bagi walillahil mathalul a'la, tetapi bagi Allah misalan yang tinggi. Mengapa istilah walillahil mathalul a'la ni penting? Kerana dalam hidup kita tuan-tuan, contohnya kalau kita bercakap tentang Allah ini adalah Al-Aziz, contohlah ya. Allah Al-Aziz, Allah ni amat berkuasa. Dalam hidup kita ini kita bawa misalan, contohnya ustaz ya, kalau kita parking kereta, kita bila makan, kalau bila makan kat kedai lah kan, kemudian tak bayar parking. Ya. Yeah. Dia nampak penguat kuasa datang, dia kita dah mula gelabah dah kan. Pasal apa? Walaupun kena denda RM30, tapi baik kita bayar je RM1, RM2 yang parking dekat tempat parking tersebut. Kerana kita nampak penguat kuasa yang berkuasa. Itu adalah satu contoh. Walillahil mathalul a'la. Itu dia punya cara dia. Lebih lagi misalan itu kepada Allah, pasal Allah ni al-a'la, lebih tinggi. Penguat kuasa di kalangan manusia pun kita dah takut, ya. Kita nampak polis bila kita tak bawa surat untuk rentas negeri, contohnya, kita dah mula alamak nak pusing balik semula. Walillahil mathalul a'la ini adalah menunjukkan cara berfikir orang yang beriman itu ialah amat baik, dan dia mentauhidkan Allah itu dengan perumpamaan yang amat mulia. Wa huwal azizul hakim, sesungguhnya Allah ini amat perkasa, amat bijaksana. Kerana apakah buktinya? Kita akan lihat pada ayat 61 sebentar lagi, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada kali ini. Perkataan yang kita lihat nak belajar bersama pada hari ini adalah syaha ataupun syahawa, iaitu kehendak, keinginan. 13 kali disebut di dalam Al-Quran. Inilah yang dikaitkan dengan syahawat, dan ini disentuh pada ayat 57 sebentar tadi, apabila Allah menggunakan perkataan walahum ma yashtahun, mereka memilih apa yang mereka inginkan. Bagi Tuhan anak perempuan, bagi manusia, bagi mereka anak lelaki, padahal itu bukan ilmu yang betul, itu adalah mengikut syahawat daripada mereka. Itu yang kita ingin jauhkan. Kita ingin belajar macam mana Tuhan memperkenalkan, mendidik kita agar lebih berhikmah, menghargai kepada kuasa. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bencana non-alam kini menyebar. Mudaratnya banyak, bahayanya pun besar. Penyakit merebak, hidup terlantar, mencari rezeki semakin sukar. Justru itu, wahai saudara, kesihatan lingkungan ayuh kita sama pelihara. Bersihkan diri dari segala jangkitannya, rawatlah dengan sehabis daya. Ayolah kita mendaftar vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Daftar segera bagi mendapatkan tarikh janji temu. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran sekalian kerana terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Quran yang sentiasa kita baca ini, kita dengar dan kita cuba memahami ayat Al-Quran semata-mata untuk kita mendapat redha daripada Allah dengan amalan-amalan yang kita lakukan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita semua Al-Quran sebagai ahsanul hadis, sebaik-baik perkataan. Inilah untuk seluruh manusia mengambil manfaat dan petunjuk darinya, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita nak meneruskan lagi bahagian kedua muka surat 273 ini untuk melihat dan mendalami Al-Quranul Karim, kita akan belajar sedikit tajwid pada hari ini, yang mana kita nak buat ulang kaji berkenaan dengan mad lazim. Mad lazim kita dah belajar mad lazim, mad lazim apa ni, kalimi, muthaqqal, mukhaffaf dan sebagainya. Dan pada hari ini kita nak buat latihan mad lazim kalimi muthaqqal.
kerana mak lazim kalimi ni musaqqal yang banyak dalam Quran. Kalau mukhaffaf hanya pada satu perkataan sahaja. Itu pun ada dua tempat perkataan yang sama. Al-ana dalam surah Yunus. Adapun mak lazim kalim musaqqal ini banyak dalam Al-Quran, sebab tu kita buat contoh pada hari ini. Kita ambil 3 contoh mat lazim kalimi musaqqal. Mat ada huruf mat lah. Lazim mesti kita baca dengan 6 harakat kadar panjangnya. Kalimi berkenaan dengan kalimah. Selain daripada huruf-huruf pembukaan surah itu dipanggil harfi. Okey, musaqqal secara mudah nak fahamnya kerana ia ada bersabdu. Bila sabdu tu ialah mewakili 2 huruf. Pertama huruf tu mati, yang kita sebut sebagai mati yang asli tu masuk ke dalam huruf selepas tu, maka ditasydidkan di atas huruf selepas tu. Jom sama-sama kita buat latihan. Pertama sekali perkataan liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Liyuhajjukum. Selepas kita panjang 6 harakat, baru kita masuk jim yang bersabdu. Liyuhajjukum. Yang kedua, wa ma hum bidarrina bihi min ahad. Dan yang ketiga, sini special sikit, ada 2 mad lazim di sini. Qala satu, jun. Dua-dua mad lazim kalimi muthaqqal. Qala atuhajjunni fillah. Ini mad lazim kalimi muthaqqal. Yang kita belajar di awal itu berhimpunnya huruf mat sama ada alif, waw dan ya. Kalau contoh yang ketiga tu ju, itu huruf matnya waw lah. Okey, alif waw ya bertemu dengan sukun huruf mati. Yang mana huruf mati tersebut adalah mati yang asli. Itu maksud mad lazim. Dan ia adalah mad lazim kalimi muthaqqal. Insya-Allah kita akan buat latihan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ustaz Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, menjelaskan tadi mad lazim kalimi muthaqqal. Muthaqqal tu berat Ustaz ya. Berat ya. Jadi perkataan itu kita jumpa dalam surah Muzammil Mudaththir ya, bercakap tentang perkataan yang kita ada ini tuan-tuan adalah perkataan yang berat ya. Jadi kita nak dapatkan kekuatan untuk kita menyampaikan dalam hidup kita ini, salah satunya dengan kita bangun pada waktu malam ya, kita berdoa pada Allah mudahkan urusan kita. Baik, kita nak menyambung ya, mengapa kita kena berjuang berkongsi dengan rakan-rakan, dengan ahli keluarga kita tentang kalimah Allah ataupun ajaran-ajaran kebaikan tauhid kepada Allah. Kalau kita lihat kepada ayat 61 yang kita dah baca sebentar tadi ya, ayat 60 di hujung itu wahwal azizul hakim. Perkataan al-aziz al-hakim ini dijelaskan pada ayat 61 Ustaz. Menarik ya. Allah membuktikan bahawa Allah ini al-aziz al-hakim. Iaitu kata Allah pada ayat 61, dan jika Allah menghukum manusia kerana kezalimannya, nescaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi daripada makhluknya melata sekalipun. Iaitu perkataannya ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah menerangkan kepada kita bahawa al-aziz ya, kalau al-aziz yang berkuasa, macam kita takut tadi Ustaz ni kan, takut penguasa tadi. Kalau Allah ni al-aziz, kesannya kalau ada orang buat dosa atas muka bumi ini, tidak ada lagi dabbah di atas muka bumi ini. Tak ada lagi tumbuh-tumbuhan, haiwan, ayam, kambing yang tuan-tuan makan nanti ya, makan tengah hari ke makan malam ke terpulanglah ya. Tak ada dah satu makhluk pun di atas muka bumi ini kalau Allah al-aziz menghukum. Pasal memang al-aziz tu kerjanya ialah salah dia dah bagi peraturan tak ikut kena, itu al-aziz. Tetapi Allah kata tadi ada al-hakim, maka dijelaskan walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah tangguhkan kepada satu masa, dan bila dah sampai masanya itu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak diakhirkan dan tidak diawalkan. Satu ketentuan ajal ini adalah kematian, tapi lebih daripada itu dia ada kaitan dengan hari pembalasan, hari kiamat. Jadi ayat 61 inilah menjelaskan kepada kita apa? Satu,
kezaliman ataupun dosa sebenarnya, kata Abu Hurairah, ya, telah mendengar seorang lelaki berkata, sesungguhnya seorang yang zalim tidak membahayakan melainkan kepada dirinya sendiri. Maka dia telah berkata, betapa buruk apa yang kamu katakan, sesungguhnya seekor burung telah mati di sarangnya atas kezaliman orang yang zalim. Rupanya begitu Ustaz, ya. Bila seorang ada buat kezaliman, buat dosa, dia memberi kesan kepada bukan dirinya saja, memberi kesan kepada keluarganya, memberi kesan pada masyarakatnya, malah beri kesan pada seekor burung telah mati di sarangnya atas kezaliman orang yang zalim. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah dosa ini dia bahaya dalam kehidupan kita. Kena cepat-cepat kita istighfar, tuan-tuan sekalian, ya. Dan alhamdulillah Allah Al-Hakim memberi peluang untuk kita istighfar. Cuba bayangkanlah kalau hari ini Ustaz, ya, kalau kita buat dosa je, lambat sembahyang sahaja sampai pukul 4 baru sembahyang asar contohnya, terus sahaja rumah kita terus jatuh. Al-Aziz boleh buat begitu, tetapi Allah bagi peluang kepada kita Al-Hakim. Dengan sebab itu kita boleh istighfar, boleh kita baca Quran, kita mohon ampun pada Allah. Tapi ideologi ini, cara berfikir ini kita kena ambil. Jangan sampai kita rasa tak apa, saya happy-happy dululah, tunggulah nanti umur 63 ke 70 tahun, hujung-hujung nanti, yang pastinya kita tak tahu bila hujung tersebut. Jadi Allah nyatakan lagi panduan seterusnya pada ayat 62 hingga 64. Kita baca bersama. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita membaca sikit lagi ayat, ada berapa ayat tu? 3 ayat. Okey, 62 hingga 64. Baki ayat daripada surah An-Nahl, ayat muka surat yang ke-273. Sama-sama kita baca juga dengan alunan Kurdi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah 3 ayat daripada ayat 62 hingga 64 sebentar tadi menyambung kepada kita bagaimanakah cara berfikir songsang, kesan daripada seseorang itu tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Kita belajar dalam surah An-Nahl ini, nama lainnya adalah surah An-Ni'am, ya, surah yang penuh dengan nikmat-nikmat daripada Allah untuk kita gunakan makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh daripada Allah. Jadi apakah tanda seseorang itu makin jauh daripada Allah? Bila seseorang itu mensyirikkan Allah, cara berfikirnya itu pada ayat yang ke-62, mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya.
dan lidah mereka mengucapkan pembohongan bahawa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahawa nerakalah bagi mereka dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Jadi Allah amat murka Ustaz ya tentang mereka kata anak perempuan untuk Tuhan tetapi anak lelaki untuk mereka. Mereka nak yang baik-baik bagi mereka. Padahal sebenarnya yang baik, Asmaullahul Husna adalah untuk Allah. Kita ni yang sebenarnya banyak kekurangan yang kita mohon Allah ampunkan, tolong, dan kita kena makin dekat dengan Allah. Bukannya yang baik kita fikirkan untuk kita, yang buruk-buruk itu kita berikan kepada Allah. Ya, contohnya zaman sekarang Ustaz ya. Ada orang cakap bahawa COVID-19 ni menyebabkan saya stres lah. Kan? Tuhan ni memang tak faham ke kita ni sembuhkan je lah kan, dia dalam bentuk yang marah-marah, benci kepada Tuhan, negatif kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan memang buat yang terbaik kan, tetapi kita dah belajar tadi kerana kezaliman manusia maka ia mengundang kepada kerosakan yang ada di muka bumi. Tapi Allah masih bagi peluang. Itu yang paling mahal. Kita dah diberi peluang belajar Quran, tuan-tuan sekalian ya. Kita masih lagi Allah beri peluang untuk mengucapkan istighfar, untuk kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ayat 62 Allah kata apa? La jarama anna lahumun nar, ya, sudah pasti tidak diragukan bagi mereka yang cuba untuk mendustakan, ya, berbuat dusta pada Allah. Bagi mereka ialah an-nar, neraka, wa annahum mufratun, bagi mereka itu dibiarkan masuk bersendirian di neraka nanti. Mengapa perlu ada perkataan mufratun itu? Pasal tadi Ustaz, bila dia ada anak perempuan, dia kambuskan anak itu di dalam lubang di tengah padang pasir, maka pada waktu itu anak dia yang rasa keseorangan. Kan, sorang-sorang kat situ, abah contohnya, tapi tanam dan akhirnya selesai. Ketika itu anaknya yang mufratun, kali ini ayah ataupun ibu yang sanggup untuk menanam anak, ya, ataupun merasakan bahawa kita bersembunyilah, malu ada anak perempuan begini, maka orang yang buat dosa ini dia sendiri yang akan bersendirian di mana? Di neraka Allah. Kerana merasakan tidak bertuah, ya, mendapat anak perempuan. Berbanding dalam Islam Ustaz ya, dalam hadis Nabi kalau dapat 3 anak perempuan, jaga elok-elok, masuk syurga. Allah. Ada sahabat tanya, kalau 2 macam mana? Pun masuk syurga. Kalau seorang pun masuk syurga. Jadi saya pun tertanya-tanya mengapa anak perempuan disebut dalam hadis tersebut. Rupanya konteks di peringkat negara Arab ini ataupun di kawasan Arab ini ialah anak perempuan, ya, kalau siapa dapat anak perempuan tu 3, 2, 1 dapat lebih banyak lagi dianggap tidak bertuah. Ya. Tetapi itu bukan dalam Islam yang original. Ada juga negara Islam yang dia rasakan dapat anak perempuan, dia rasa macam dapat second class, ya. Dapat anak lelaki, wah ini amat bertuah. Itu bukan kefahaman di dalam Al-Quran. Islam mengangkat martabat lelaki dan perempuan kerana itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bersumpah sekali lagi, ada 2 kali sumpah. Tadi ada pada ayat yang ke 56, kali ini Allah bersumpah pada ayat 63, ya. Sebabnya bercakap tentang perkara kehidupan ini Ustaz ya. Allah bersumpah laqad arsalna, ya, kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi syaitan menjadikan indah perbuatan mereka yang buruk sehingga syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan menerima azab yang sangat pedih. Allah telah menghantar siapa? Rasul kepada umat sebelum ini. Apa yang berlaku? Fazayyana lahumus syaitan. Syaitan menghiaskan pada amalan-amalan mereka dan mereka menjadi pemimpin, ya. Syaitan menjadi pemimpin kepada mereka, maka apa yang mendapat pada mereka azab yang sengsara. Jadi syaitan, apa kaitannya dengan peristiwa zaman Nabi ini? Pasal yang menggalakkan pemimpin-pemimpin orang Arab jahiliah untuk berfikir songsang tadi itu, ya, mendustakan Allah kerana ada syaitan. Dengan itu mereka tanam anak perempuan, menjual perempuan, ya, menyalahgunakan kebenaran yang ada. Maka ini adalah perkataan yang Allah nyatakan, nak menceritakan kalau dalam hidup kita ini ada orang yang memimpin tanpa ikut panduan, sebenarnya itu adalah mengikut kepada syaitan. Macam mana kita nak memastikan kita terjauh daripada perkara itu tersebut? Kita berpandukan kepada Al-Quran sebagai petunjuk.
Ya, inilah yang kita lihat pada ayat 64. Al-Quran sebagai petunjuk yang kita baca setiap hari, yang kita belik pada setiap masa, yang tuan-tuan ikuti My Quran Time sekarang ini. Ini cara mengelakkan syaitan mendekati tuan-tuan sebagai pemimpin, sebagai ibu ayah, dan inilah yang kita lihat pada ayat 64. Kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Betulkan cara fikir kita semua. Sudah pastilah Al-Quran menjadi petunjuk dan panduan kita, dan ayat 64 menjelaskan tujuan dan sifat Al-Quran itu sendiri. Jom sama-sama kita baca, kita cerahkan lagi supaya kuat menjadi ingatan kita ataupun kekuatan untuk kita terus belajar Al-Quran. Penting kepada kita untuk memahami Al-Quran. Ayat 64 terakhir pada hari ini. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Perselisihkan anak lelaki ke anak perempuan lebih mulia, perselisihkan kita ni nak buat itu ke nak buat ini, yang mengikut Allah ke mengikut kepada manusia, perselisihkan yang itu yang ini, maka Quran menjelaskan perkara tersebut. Ia menjadi sumber petunjuk, menjadi sumber rahmat. Ya, kata Ibnu Ashur, dia kata bahawa mengeluarkan daripada kejahilan dan menjauhi daripada kesesatan. Inilah yang diperlukan oleh generasi ini tuan-tuan, yang nak memimpin. Kalau tidak, bergaduhnya tak sampai ke bila, tak habis-habis. Ya, kalau nak berkongsi, nak berpendapat, tak ada masalah, tetapi jangan sampai bertelingkah dan akhirnya makin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Quran yang kita ingin terus perjuangkan, dan kita doa Allah izinkan kita mendapat hidayah, mendapat rahmah selama kita hidup di atas muka bumi ini. Membawa pada resolusi kita pada halaman 273. Yang pertama, kita gunakan rezeki untuk mengesakan Allah, bukan sebaliknya. Yang kedua, jangan bersifat diskriminasi jantina dengan fahaman yang songsang yang ditegur Allah pada ayat 57 hingga 58. Dan yang ketiga, kita segera bertaubat atas kezaliman, dosa yang kita lakukan, agar Allah pelihara kita, negeri dan negara ini. Kita berdoa Allah terima dan pimpin kita untuk melaksanakan isi intipati halaman 273. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kefahaman yang benar ya Allah. Berikanlah kepada kami akal yang waras untuk sentiasa dipandu oleh Al-Quran, petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, betulkanlah cara fikir kami ini ya Allah. Biarlah selari dengan petunjuk-Mu Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang kami bergerak di atas muka bumi ini di landasan yang benar ya Allah, dan redalah setiap langkah dalam kehidupan kami ya Allah. Serta ampunkanlah salah silap kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk terus kami mendalami ilmu Al-Quran ya Allah, kalam-Mu ya Allah, dan petunjuk Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi memimpin doa sebentar tadi, agar kita terus dipimpin dengan Al-Quran, mendapat hidayah,
mendapat rahmah. Dua perkara ini adalah perkara yang selalu kita ulang, tetapi ianya perlu kita faham. Hidayah menyebabkan kita ini jauh daripada kejahilan, ya, kita mengenal kepada kebenaran dan juga dapat melihat sejarah umat manusia terdahulu. Itu yang dinyatakan oleh Ibnu Ashur. Dan juga rahmah, Allah beri kepada kita panduan kasih sayang untuk kita menjauhi kesesatan dan ikut jalan hidayah. Kadang-kadang kita dah tahu, dah ikut My Quran Time, tetapi masih lagi kita berbolak-balik. Dengan kasih sayang Allah lah kita harapkan kita generasi yang ada ini terus menjadi pemimpin berteraskan kepada Al-Quran. Ini yang kita ingin gerakkan bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung ini kerana ia adalah peluang untuk kita sama-sama memegang tanggungjawab kita membawa Al-Quran kepada seluruh masyarakat di dunia, di negara ini, dan moga-moga Allah terima sumbangan tuan-tuan jariah sampai ke syurga, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada malam ini ulangan, dan pada hari esok pagi rancangan ini dibawakan oleh MFDM, ya. Kita doakan terus kita dapat manfaat yang terbaik dan jaga kesihatan, jaga SOP yang ada. Tuan-tuan yang beratur untuk pergi ke vaksin pun jangan rapat-rapat. Itu perkara penting, kan, nak pergi ambil vaksin, ya, tetapi SOP kena jaga juga. Moga-moga Allah pelihara kita seluruh masyarakat di dunia ini. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.